Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan, terima kasih Nazira Nazri dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Harap tuan-tuan tak keberatan untuk share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Moga padanya ada pahala jariah ilmu yang kita kongsi bersama. Jadi tuan-tuan jangan lupa buka tafsir Ibn Katsir. Kita berada pada jilid yang ke-10 muka surat 219. Hari ini kita akan bawa sedikit saja ayat. InsyaAllah dalam perjumpaan tak lebih dari setengah jam ni tuan-tuan. Harap tuan-tuan jangan tinggalkan saya keseorangan. Tolong jemput teman-teman kita yang lain untuk menyertai majlis ilmu malam ni. Zainul Yahya, Nuzia, Omar, semua yang hadir pada malam ni. Tolong panjang-panjangkan video ni pada teman-teman kita yang lain. Ali subuh. Jadi lihat ayat ke-12. Kita nak bincang beberapa ayat saja pada malam ni. Lihat ayat yang ke-12, 13, 14, 15 insya-Allah. Kalau sempat nanti kita masuk 16 hingga 17, 18. Kerana ia menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga yang telah kita bincangkan secara itnab sebelum ni. Studianya Rosamas Heri Hussein, tolong panjangkan video ni ke teman yang lain. Puan Intan Husna, Wak Farid, semua yang hadir pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. صدق الله العظيم. Sudah nulis. Sejauh tolong share pada teman kita lain. Terima kasih Amirul Hakim Sa'adun. Terjemahannya. Dan dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan juga pakaian dari sutera. Yang ke-13, dalamnya mereka duduk bertelekan di atas divan. Mereka tidak merasakan dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan pohon-pohon syurga dekat dengan mereka dan buahnya dimudahkan metiknya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala laksana kaca, iaitu kaca-kaca yang dibuat dari perak yang telah diukur dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam syurga itu mereka diminum segelas minuman yang campurannya daripada zanjabil. Baik tuan yang dikasihan, dari sebuah mata air syurga yang dinamakan sebagai salsabil. Semalam kita dibincangkan berkaitan dengan nikmat ahli syurga yang diberikan oleh Allah Taala ni kerana ketaatan mereka, kesungguhan mereka melakukan amal saleh. Dan lagi ayat ke-12 Allah menceritakan tentang kesabaran mereka. Tentang sabar ni Al-Imam Al-Mawardi menjelaskan dalam tafsirnya Nukat wal Uyun, membincangkan bahawa maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT kat sini, Iza Ma'mur, Syah Rizal, Ruqyah Samad, semua yang hadir pada malam ni, kesabaran yang dimaksudkan sini, di kalangan mereka mengatakan sabar kerana, kata Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya Nukat wal Uyun, tuan-tuan, ini tafsirnya, ahaduhuma bima sabaru ala ta'atillah. Satunya kerana mereka sabar dalam taati Allah SWT. Yang kedua, bima sabaru ala wafa' bin nadhri. Kerana mereka telah pun sabar dalam nazar yang telah mereka letakkan. Kita semua tahu tuan-tuan, nazar ni adalah satu perkara yang kita niatkan untuk melakukan kebaikan, dan kita disuruh untuk melakukan nazar ini bagi menampakkan kesungguhan kita untuk melakukan amal saleh. Orang-orang saleh ni telah kita bincangkan, kata Imam Zamakhsyari, mereka melakukan ibadah fardu tanpa mengabaikan sedikit pun. Lalu ditambah dengan ibadah tambahan antaranya, iaitulah dengan nazar untuk menambah nilai mereka di sisi Allah Taala. Dan kita belajar dalam hadis-hadis sahih, contohnya riwayat Bukhari, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Kalau seseorang itu bernazar untuk taatkan Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Kalau dia bernazar untuk melakukan perkara-perkara yang maksiat kepada Allah, maka janganlah dia melakukan maksiat padanya.
Walaupun demikian, oleh kerana dia telah bernazar, dia kena kafarah nazar lah tuan-tuan. Ya, fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw ta'ru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin dhalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Dalam bab nazar sama dengan sumpah. Apabila seseorang itu bersumpah, maka dia nak kafarah sumpah dia, iaitu yang pertama sekali kena bagi makan kepada 10 fakir miskin. Makanan yang mengenyangkan. Ibaratnya tuan-tuan, kita bagi orang makan tengah hari lah. Tengah hari ni biasa orang makan apa? Ada ikan, ada lauk sikit, sayur, nasi. Dalam kadar 10 hingga RM15 seorang. Berarti 10 orang adalah RM150. Bagi makan. Jangan bagi wang tuan-tuan, bagi makan. Kerana disuruh oleh Allah Taala fa it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin. Jadi kita bila kafarah sumpah ataupun nazar, hendaklah kita yang pertama sekali bagi makan kat 10 orang. Makanan yang mengenyangkan, yang tak terlalu murah dan tak terlalu mahal. Terpulanglah kalau tuan-tuan nak bagi makan seorang sampai RM100 pun tak ada masalah. Tapi yang disebut awsati ma tut'imun, sederhana. Agak-agak kita makan tengah hari, kalau musim-musim kebiasaan ni RM10-15 cantik lah tu. Mungkin kalau makan dekat kedai mamak yang mahal pun, dalam kadar itulah nasi biryani lebih kurang tuan-tuan. Kalau tak boleh nak bagi makan 10 orang, maka bagi pakai kepada mereka. Pakaian yang sempurna lah. Mungkin seorang lelaki tu kita bagi dia baju Melayu dengan seluar, cukup lah tuan-tuan. Samping tak payahlah, dulu biasa tu untuk kahwin, untuk hari raya. Jadi pakaian yang sederhana. Ya, ataupun baju kemeja dengan seluar ke. Itu yang disebut 10 orang. Kalau tak ada, hendaklah kita membebaskan hamba. Zaman sekarang tak ada hamba tuan-tuan. Dan hamba pun telah kita bincangkan berkaitan dalam ayat yang lalu. Asir ini merujuk kepada orang berhutang contohnya. Jadi kita pun tak tahu apa kadar hutang yang kita nak kena bayar. Jadi yang tu kita kena skip lah. Yang tinggal yang berikutnya, yang keempat, kafarah kepada nazar ni adalah dengan apa yang disebut sebagai puasa 3 hari. Salasati ayyam, puasa 3 hari. Sama ada berterusan ataupun berasingan, tak ada masalah lah. Jadi ni namanya kafarah nazar. Dan juga kafarah sumpah, sama tuan-tuan. Jadi bila kita bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah kita mentaatinya. Kalaulah anak saya sembuh dari penyakit ini, kalaulah keluarga saya bebas daripada wabak ini contohnya, maka saya nak puasa 3 hari. Itu nazar namanya tuan-tuan. Saya nak puasa seminggu contohnya tuan-tuan, maka jadi nazar. Kalaulah anak saya berjaya dengan cemerlangnya dalam peperiksaan, maka saya nak buat demikian. Maka kita kena sempurnakan nazar tersebut. Baik tuan-tuan. Kalau nazar itu merupakan perkara-perkara yang bercanggah, perkara-perkara yang tak ada nilai padanya, perkara maksiat pada Allah, maka hendaklah kita mengkafarahkannya. Sebagai contoh tuan-tuan, ada orang berkata, kalaulah isteri saya mengandung, ditunggu isterinya lama sangat tak mengandung, berkahwin, maka saya akan pergi makan dekat kedai Cina tu, kedai haram tuan-tuan. Pergi makan, apa buat menazar benda bukan macam tu. Maka perkara semikian adalah perkara maksiat pada Allah SWT. Maka hendaklah dia mengkafarahkannya, janganlah dia buat perkara tersebut. Baik, jadi kata Imam Al-Mawardi, maksud kesabaran yang dikehendaki oleh Allah kat sini, mereka dapat balasan di sisi Allah SWT, iaitu dalam ayat yang ke-12 bila Allah SWT menyatakan wajazahum mimma sabaru jannatan wa harira, mereka mendapat syurga dan juga mendapat sutera, pakaian daripada syurga yang indah. Ini sutera, kerana sutera diharamkan untuk kita orang lelaki makainya di dunia, kerana ia khusus untuk kita di akhirat. Melainkan ada orang yang memang tak boleh pakai kain apa pun kerana penyakit kulit, melainkan sutera, maka dengan keadaan itu dia dibenarkan. Seperti seorang sahabat Nabi yang menjelaskan bahawa hidungnya patah, maka tak ada cara untuk membuat hidung palsu melainkan dengan emas, maka Nabi SAW benarkan. Demikian juga orang yang giginya patah, mungkin kena pakai gigi emas, maka itu bukan tujuan untuk berhias, itu untuk tujuan keperluan. Tapi dalam keadaan biasa diharamkan kita untuk pakai daripada sutera. Walaupun pada hari ini semua orang pakai daripada sutera, asal batik je kena pakai sutera, nampak kelas, kedut dia pun ada pattern tertentu. Tuan-tuan, tolonglah jangan buat perkara mungkar tuan-tuan. Tak payahlah kita ikut apa yang manusia lakukan, ikutlah apa yang Islam tetapkan. Senang. Kalau ada perkara-perkara syubhah ni, tinggalkanlah tuan-tuan. Tak apa orang kata ini kain
batik sutera campur, bukan sutera original. Hati kita ni, kita memiliki mufti dalam diri kita. Kerana hadis mengatakan istafti nafsaka fa innal khaira ma tama'anna ya ilaihi qalbu wa tama'annat ilaihi nafsu wa in aftaka an-nas aftauk. Sebenarnya dalam diri kita ni ada mufti, ada fitrah yang kita boleh tanya kepadanya. Apa pendapatmu, kau buat begini? Tepuk dada tanya iman, bukan tepuk dada tanya selera tau. Tepuk dada tanya iman. Kalau mengatakan janganlah buat fulan ini, walaupun orang semua buat tapi Allah tak redha benda ni, kau jangan buat lah. Jadi dalam hidup kena ada sikap macam tu, berjaga-jaga, waspada, jangan langgar ketetapan-ketetapan syariat, tuan-tuan ni. Baik, jadi ayat ini menceritakan nikmat dalam syurga ini kerana kesabaran. Kesabaran pula kata Imam Wahab Az-Zuhaili yang tafsirnya Tafsir Al-Munir mengatakan bahawa sabar ni ada 4 macam. Dalam tafsir, dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan sabar ada tiga macam, 3 pattern, 3 bentuk. Tapi Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan 4, lebih kurang lah, tuan. Yang pertama, sabar ketika berlakunya satu musibah buat pertama kali. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar ketika berlaku pukulan yang pertama. Maknanya seorang itu mendapat berita yang tidak menggembira, tidak menyeronokkan. Contohnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dara tak boleh balik kampung. Kemudian orang tersayang pula meninggal dunia. Wabak Covid ini menghalang kita untuk pergi. Kabarnya orang yang kena Covid ni tak boleh diselenggarakan jenazahnya, tuan-tuan. Maka pihak Majlis Agama Islam yang bertanggungjawab. Kita nak pergi tengok pun tak boleh. Duduk jauh, tak boleh melentas negeri. Tuan-tuan, ini bersabarlah atas ujian berlaku. Bacalah doa yang telah kita pelajari apabila satu musibah berlaku, macam dibaca oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha tatkala kematian suaminya yang tercinta Abu Salamah. Apakah doanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nabi SAW menyatakan tak ada seorang pun ditimpa musibah membacakan doa ini melainkan Allah pasti menghilangkan segala rasa berserabut dalam jiwanya itu dan Allah gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Dah hafal doa ni? Doa Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika kematian suami yang tercinta. Nabi menganjurkan untuk baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kami datang, kepada yang kami dikembalikan. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku ganjaran atas apa musibah yang berlaku ni dan gantikan untuk aku satu yang lebih baik daripadanya. Ketika Ummu Salamah mengamalkan doa ini, beliau pun terfikir dalam hati, siapalah yang nak menggantikan untuk aku, suamiku yang sangat soleh ini. Dalam hatinya bertanya-tanya, siapalah yang dimaksudkan dalam doa ni. Nabi bersabda, Nabi mengajar, kalau ditimpa musibah, amalkan doa ni. Ya Allah, beri aku ganjaran atas musibah yang berlaku, gantikan untukku daripada yang hilang ini lebih baik daripadanya. Allahu Akbar. Adakah orang boleh ganti Abu Salamah radhiyallahu anha, lelaki soleh itu, yang sanggup meninggalkan isinya dalam peristiwa hijrah itu, yang terkorban kerana luka parah yang dialami dalam perang Uhud itu. Rupa-rupanya yang tampil menggantikan suaminya yang hebat itu, as-syahid, yang mati syahid itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah menyatakan tak ada siapa pun ditimpa musibah mengamalkan doa ini melainkan Allah pasti menggantikan untuknya sesuatu yang baik daripadanya. Ya, tuan-tuan yang boleh kasihan. Orang ni sebagai contohnya kena tipu. Beli hadiah untuk isteri pada hari jadi. Kita pun berusaha lah online. Ya, zaman online ni semua orang pakai online. Nampak bukti-buktinya lengkap, okey, testimoni semua okey, beli, rupanya kena tipu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buat laporan kat polis. Polis pun panggil, bercerita. Polis pula bersyarah kepadanya. Itulah kenapa rakus sangat. Ada ke munasabah handbag tu berharga 10,000, tiba-tiba nak beli pada harga 3,000. Masuk akal ke? Polis dah torture pula, tuan-tuan. Niat tu baik, niat tu nak beli barang pre-love, tuan-tuan. Ni cerita lah. Kalau terkena ke batang hidung, minta maaf lah, tuan-tuan. Ni cerita dongeng mana-mana lah. Ya, maka akhirnya pergi jumpa polis. Polis pula lecture 1 jam lagi. Jangan ikut nafsu sangat. Lain kali kau nak beli, tunggulah duit cukup. Tak payahlah beli benda yang sabar, yang sama-sama macam ni, kabur-kabur. Maka tuan-tuan, apa lagi pilihan kita? Amalkanlah doa ni. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, aku ni memanglah bodoh, jahil, tak sangka aku ditipu. Aku mohon kepadamu keampunanlah ya Allah atas apa yang berlaku. Gantikan untuk aku satu yang lebih baik daripada musibah yang berlaku ni. InsyaAllah Allah nak gantikan satu yang lebih baik lah, tuan-tuan. Hilang 3,000, Allah nak bagi kita peluang 3 juta agaknya. Allah itu maha kaya, maha hebat. Jadi baik sangkalah. Jadi kata Imam Wahab Az-Zuhaili, maksud sabar ini mengangkumi 4 perkara. Sabar ketika mula-mula perkara itu berlaku. Ini sangat payah untuk dilalui oleh seseorang. Pada zaman Nabi SAW ada satu orang yang kematian suami, maka
Nabi pun menenangkannya, para sahabat menenangkannya. Dia berkata, cakap senang, lebih kurang begitulah tuan-tuan. Dia cabar Nabi yang katanya. Nabi kata, sabarlah, isbiri wahtasibi, sabar. Dia kata, cakap memang senang. Maka sahabat berkata pada dia, kau tahu tak dengan siapa yang kau sanggah itu? Itu Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan ini merupakan perkara pertama yang kita kena hadapi. Bila berlaku musibah itu, kita kena ihtisab, maknanya kena musabarah. Jadi kita kena bersabar. Sabar arti kata kita menghadapinya dengan tenang. Mungkin nak duduk terjelupuk nak duduk mendengar kematian orang yang memegang tonggak dan keluarga. Memang betul. Tapi duduk tenang, tarik nafas. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Memang hebatlah ujian tuan, ujian kematian anak sebagai contohnya. Siapa yang memanglah menangis itu satu kesan perkara yang bersifat kerohanian, perkara bersifat hati memang susah. Kita nak rawat Nabi sendiri pun menangis waktu kewafatan Ibrahim AS, putera bongsunya. Kita telah belajar perkara ini dalam bab gerhana bulan yang lalu, gerhana matahari yang lalu tuan-tuan. Tapi yang pentingnya adalah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Saya yakin doa ni telah dimuatkan dalam kuliah kita yang lalu. Kita telah mengumpulkan lebih kurang 300 doa sepanjang musim PKP ni. Jadi bagi tuan-tuan yang berkesempatan, tolong join sahabat Ustaz Hazan dalam Telegram. Doa-doa dan juga pesan dan juga nota-nota ni dikumpulkan di sana. Dan Telegram sahabat Ustaz Hazan ni belum masuk, tolong masuk sekarang. Jadi amalkan doa ni. Ini dipanggil kesabaran pertama. Kesabaran kedua, melakukan taat pada Allah. Nak bangun tahajud, nak puasa hari-hari awal Zulhijjah ni 9 hari pula duduk termenung. Allah, lamanya nak puasa. Itu dah puasa Ramadan 30 hari. Ini puasa 9 hari. Aduh. Maknanya melakukan taat perlukan sabar juga. Yang ketiga, ketika meninggalkan maksiat. Nak meninggalkan maksiat ni satu ujian tuan-tuan, benda yang berat. Pada hari ni semua orang duduk kat rumah, tak ada kerja, tengok movie pula menghiaskan, menghidangkan orang-orang yang tak menutup aurat. Personality hati-hati sepujaan ramai yang melalaikan orang dengan penampilannya, dengan apa, seronok tengok. Tapi kita nak mengekang nafsu tu yang payah tuan-tuan. Boleh sekali dengan sabar. Daripada aku buat benda ni, aku baca Quran ni besok akan jadi teman aku ke akhirat. Nak kena didik diri meninggalkan maksiat tuan-tuan, kan senang tuan-tuan. Yang keempat, sabar menghadapi musibah. Jadi Dr. Abah Zuhairi membagikan sabar daripada 4, Imam Ghazali membagikan kepada 3. Yang mana sebenarnya ada 3 saja, kerana as-sabru inda sadmatil ula, sabar ketika berlaku pukulan yang pertama dalam ujian itu, dia sama saja dengan kesabaran menghadapi musibah dalam apa jua bentuknya sekalipun. Baik. Dalam ayat ke-13 kita dapat lihat Allah Taala menceritakan kat sini bagaimana muttaqiina fiha al-araik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Allah menggambarkan orang masuk syurga ini, mereka akan duduk berehat, menyandar. Dalam konteks ini nak menceritakan kepada kita tentang hebatnya balasan yang Allah berikan kepada orang beriman ini, iaitu mereka duduk dalam keadaan digambarkan kat sini, duduk di atas sofa, duduk di atas kursi yang hebat, dan mereka tidak melihat dalamnya matahari dan tidak pula merasa dingin yang bersangatan, dingin yang amat sangat, kesukaan yang amat sangat. Perkataan ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab tuan-tuan dan muttaqiin, itikak ni makna duduk dalam keadaan menyandar, senang, lapang. Cuba kita bayangkan kita kat rumah, baru duduk sekejap dah masuk zuhur, baru duduk sekejap nak berehat, ada kerja yang kita nak kena buat. Tambah halus seluruh rumah yang menonton bersama program kita pada malam ni contohnya, kita lah basuh baju, kita lah sediakan makanan, kita lah uruskan anak, kita lah uruskan suami, nak kena layan suami. Ya Allah, besarnya ujian tuan-tuan perempuan, besarnya ujian ibu-ibu sesedari perempuan ini, milik Allah sekalian ni. Allahu Akbar. Tapi ke akhirat ini, bila segalanya telah berakhir, duduk berehat, duduk dalam keadaan duduk, tak ada keperluan lagi untuk bangun. Kerana ayat yang akan datang mencerita kepada kita tentang layanan yang diberikan oleh Allah kepada setiap ahli syurga. Nanti kita akan lihat waktunya. Kemudian Allah sebut perkataan araik. Araik ini adalah jamak daripada arikah. Jadi ini merupakan satu cushion ataupun sofa yang hebat, yang padanya pula ada alat untuk menyandar, dan ada kelambu pula. Subhanallah, kata Imam Isfahani, ada kelambu pula, ada seolah-olah macam kain yang menutup pula. Begitu privasinya, nikmat duduk kat syurga ni tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Kita duduk kat
cushion dekat rumah, kita ada macam-macam komitmen nak kena buat, tanggungjawab nak kena selesaikan. Mungkin kalau bukan musim PKP, nak kena ambil anak, pergi hantar anak, pergi kerja. Tapi ke akhirat ni tuan-tuan, duduk dalam keadaan rehat sepenuhnya. Jasmani dan juga rohani anda rehat sepenuhnya. Ya, jadi apa yang digambarkan kat sini, cushion ataupun sofa ataupun tempat duduk yang enak ini digunakan untuk bersantai, yang mana menggambarkan kesinambungan nikmat yang diberikan Allah kepada seorang lelaki untuk berseronok, bergembira, dilayan oleh isterinya dalam keadaan yang sangat indah itu. Kemudian disebut oleh Allah Taala perkataan kat sini, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Mereka tidak melihat matahari dan juga tidak melihat zamharir. Zamharir ni bagi untuk kita mudah faham tuan-tuan dimuliakan sekalian, ia merujuk kepada cahaya, merujuk kepada setengah pendapat mengatakan ia bulan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Di sini kata Imam Al-Biqai dalam kitabnya Nazmul Durar, ini adalah ihtibak. Ihtibak ni berarti Allah telah menyebut matahari, tak perlu sebut bulan. Kerana zamharira ni adalah merujuk kepada cahaya yang merujuk kepada satu suasana yang lembut, yang enak, yang sejuk, yang dingin. Jadi kalau kita pergi ke negara barat, umpamanya waktu malam kita nampak bulan, tapi cuaca sejuk kerana bulan itu tidak mendatangkan kepanasan. Jadi zamharir ni merujuk kepada satu suasana yang enak, yang sejuk, tapi sejuk ni kadang-kadang menggigit ke tulang sumsum juga. Maka Allah menyatakan dalam ayat ini, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada matahari, tidak ada suasana yang terlalu sejuk. Baik tuan-tuan, semua terupa, saya nak harapkan tuan-tuan untuk dapatkan Habatus Sauda Birka yang kami hasilkan di Zahzan Travel. Baik tuan-tuan, kita gunakan Habatus Sauda ni terbukti digunakan turun-temurun daripada zaman Nabi SAW, merupakan kaedah rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Dan ini dipanggil sebagai Habatul Barakah, bijirin keberkatan. Baik, gunakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh telan, boleh kunyah. Dapatkan tuan, dapatkan pada Zahzan Travel. Tuan-tuan boleh berhubung dengan nombor telefon yang ada di bawah. Mari kita gunakan bagi pada adik-beradik, ayah ibu. Ya, tadi disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Tibun Nabawi, rawatan kepada banyak penyakit. Orang yang mengalami sakit mata, orang mengalami resdung, orang mengalami penyakit berkaitan dengan kidney, orang tidak boleh tidur malam, orang yang tidak ada susu, kurang susu bagi wanita itu, wanita yang sedang mengandung. Banyak rawatan disebut. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang mengalami cedera parah dalam perangan pun menggunakan Habatus Sauda seperti disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya itu. Jadi inilah dia yang telah kami proses, mudah untuk kita gunakan, dalam bentuk minyak yang telah dikapsulkan macam ni. Boleh letak dalam handbag. Sekarang kita ada promosi tuan-tuan, beli dapat kurma, dapat buku dan sebagainya. Tak ada di tempat lain. Dapatkan daripada Zahzan Travel. Dan tuan-tuan terlupa, saya terlupa kita nak berpuasa dan masuk bulan Hijjah ni tuan-tuan. 9 hari awal untuk bersahur, bagi yang tak sempat untuk masak waktu malam dan buka, ni ada kurma Mekjol dari Palestin. Cantik ni tuan-tuan. Nampak mak enak. Saya buka untuk tuan-tuan. Tengok tuan-tuan terliur ke tidak ni. Tengok dalam dia, insya-Allah. Inilah dia kurma Mekjol yang disebut oleh Allah Taala dalam ayat 25 surah Maryam, wa huzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyah. Wahai Maryam, gegarkanlah pokok kurma dan saya akan jatuh kepada kamu buah-buah kurma untuk menjadi rawatan kepada kesakitan yang kamu alami ketika melahirkan Isa itu. Inilah buahnya tuan. Most probably inilah buah kurma Mekjol yang ada di Palestin, yang disebut oleh Allah dalam surah Maryam ayat 25. Untuk isi kita yang sedang menyusukan anak, yang mengandung, juga sebagai satu bekalan kita untuk berpuasa dalam bulan Zulhijjah ni. Dalam hadis mengatakan rumah yang tidak ada kurma padanya akan kelaparan selalu. Anak-anak kita cuti sekolah ni duduk rumah asyik nak membedal je tuan-tuan. Ajar mereka makan kurma tuan. Ni kurma ajwa pula dari Madinah. Aliyah. Dari Madinah, kurma ajwa yang disabdakan Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa 7 biji satu pagi tidak akan disentuh oleh sihir ataupun racun. Walaupun dapat akhir Ramadan, marilah kita jadikan ia makanan harian kita, sumber energi dalam kekuatan kita, untuk kebaikan rumah tangga, kebaikan kesihatan dan sebagainya. Dapatkan dari Zahzan Travel. Baik tuan, tadi saya cerita kepada tuan-tuan tentang nikmat syurga ni. Tidak ada padanya matahari, tidak ada padanya bulan. Jadi zamharira ni dalam setengah pendapat mengatakan dia dimaksudkan sebagai bulan. Kerana cahaya matahari lawan dia cahaya bulan, yang dipanggil sebagai ihtibak.
Bila dah sebut matahari, tak perlu sebut bulan lah, sebut cahaya bulan saja. Itu namanya ihtibaq, kata Imam Biqai. Dan satu lagi pendapat yang disebut oleh Imam Syaukani dan tafsirnya, ini juga tafsir menarik tuan ni. Saya tunjuk pada tuan-tuan, namanya Fathul Qadir. Ni seorang ulama dari Yaman, Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syaukani. Beliau ni seorang ulama yang sangat hebat tuan-tuan, banyak tulisannya. Jadi beliau berkata bahawa maksud Allah di sini, Allah mengkehendaki kita untuk tahu kerana di syurga sudah tidak ada keterbatasan waktu lagi. Saya dah terangkan kepada tuan-tuan bahawa masa ini kejadian yang Allah beri untuk kita di dunia. Matahari, bulan ciptaan Allah untuk kita membataskan waktu. Maka di akhirat nanti sudah tidak ada lagi zuhur, asar, maghrib, isyak, dah tak ada lagi tuan-tuan. Itu sebab disebut dunia ni merupakan daru ibtila, tempat ujian. Akhirat itu daru jaza. Akhirat merupakan tempat balasan. Dah tak ada lagi ibtila dekat akhirat. Tapi kat dunia tiada balasan. Ia merupakan ujian. Sepanjang hidup ni ujian, tak ada balasan. Kalau ada pun sikit-sikit saja untuk meringankan supaya ke akhirat besok tak adalah berat sangat. Adalah ujian timpa seseorang sedikit-sikit, betul. Tapi bukan keseluruhan. Maka kita tidak boleh mengatakan kepada seorang, itulah ni hanya orang lagi mati dah nak kau padan muka. Tak boleh cakap macam tu tuan-tuan. Kerana penganiayaan dia terhadap seseorang tak ada kaitan dengan kematian anaknya. Tak boleh sebut begitu. Kena ingat, kerana dunia bukannya dar jaza. Dunia bukan tempat balasan. Dia adalah tempat ujian. Daru ibtila. Akhirat itu adalah daru jaza. Faham baik Jaza maknanya balasan, ibtila maknanya ujian. Jadi dunia bukannya tempat ujian. Dunia bukan tempat balasan. Dia tempat ujian. Akhirat bukan tempat ujian, dia tempat balasan. Faham baik tuan? Jadi kata Imam Asy-Syaukani yang tafsirnya, Allah menyatakan indirectly kat sini untuk kita faham bahawa di akhirat sudah tidak ada matahari, tidak ada bulan, kerana kita tidak tertakluk pada waktu lagi. Maka seseorang daripada kita kalau duduk di syurga nak minta jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak payah buat appointment lagi, pergi jumpa terus Nabi. Minta Nabi cerita pada kita macam mana cerita Nabi dalam peristiwa hijrah. Nabi pun bercerita pada kita. Perjalanan 2 minggu tu Nabi cerita pada kita. Tak ada pula Nabi kata dah cukup, ada appointment lain. Tak ada tuan-tuan. Kita kalau kat dunia ni jumpa dengan orang besar-besar, ada waktunya. Bila dia dah tengok jam tu, faham-faham lah, dah habis waktu lah, dah habis sesi, kena beredar lah. Kita minta 1 jam, mungkin dapat 15 minit saja. Yalah, orang semua banyak komitmen. Kalau akhirat besok kita minta nak jumpa dengan Nabi Shu'aib, nak dengar cerita Nabi Shu'aib, duduklah. Nak dengar cerita Nabi Yusuf, bagaimana baginda dicampak dalam pergi buta, sampailah kepada menjadi pembantu raja, menteri besar, menteri penting, keuangan dan sebagainya. Duduklah berhari-hari ke berbulan-bulan cerita, kerana tidak tertakluk pada waktu lagi. Kerana ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, kata Imam Syaukani, bahawa di syurga sudah tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak tertakluk pada waktu, kerana matahari dan bulan adalah tanda bagaimana kita berkaitan menguruskan waktu. Faham tuan-tuan ni? Alhamdulillah. Kemudian disebutkan oleh Allah SWT kat sini, bila menceritakan tentang nikmat dalam syurga ni lagi, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsa wala zamharira wa daniyatan 'alaihim zilaluha wa dhulilat qutufuha tadhlila. Dan orang yang duduk dalam syurga ini digambarkan mereka duduk dekat naungannya dan dimudahkan buah-buahan semudah-mudahnya. Bila dah tak ada matahari, dah tak ada bulan, apa pula yang menyebabkan dalam syurga itu terang tuan-tuan? Kata Imam Syaukani lagi dalam tafsirnya, kerana syurga itu sendiri merupakan sumber nur. Dan kita semua tahu ada hari yang kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dekatnya kita dengan tempat untuk melihat Allah SWT itu adalah bergantung kepada berapa kerap dan kesungguhan kita melakukan ibadah, terutamanya sembahyang Jumaat tuan-tuan. Lagi awal kita datang sembahyang Jumaat, nanti di akhirat lebih dekat, lebih kerap dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dalam banyak hadis berkaitan perkara ini. Jadi dalam syurga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tapi cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allahu nurus samawati wal ard, dan syurga itu sendiri merupakan sumber cahaya. Maka keadaan di syurga tidak memerlukan apa lagi bentuk lampu ke, pencahayaan ke, matahari ke, bulan tak diperlukan lagi. Dan matahari pun ada kalanya panas. Maka sifat matahari ini dia perlu untuk pertumbuhan, sebagai contohnya pokok-pokok dan haiwan di dunia. Di akhirat sudah tidak ada perkara itu lagi. Semuanya berasaskan kepada kasih sayang Allah, rahmat Allah dan juga nikmat yang sangat hebat itu. Dan perkataan yang digunakan dalam ayat ke-14 ni,
Wa dhulilat qutufuha tadlila. Disebut oleh para ulama tafsir. Tafsir Qutubi ada, tafsir Baghawi ada, tafsir Ibn Atiyah ada. Bahawa orang masuk syurga ini sama ada dia berdiri, dia duduk, dia baring, buah syurga itu akan meluyur datang kepadanya. Apabila dia menghendaki buah itu datang padanya. Dia lihat burung, enaknya daging burung, terus terhidang di hadapannya. Jadi perkataan qutuf ini adalah jamak daripada qitfun, yang berarti telah dipetik. Nak je rambutan, depan terus datang buah rambutan. Nak saja buah apa? Dalam ayat lain, qutufuha daniyah. Nak metiknya itu tak perlu kepada gala, tak perlu apa. Dia terus datang di hadapan kita bila kita terniat saja untuk mendapatkannya, tuan-tuan yang boleh sekalian. Jadi inilah dia nikmat syurga yang disebut oleh Allah SWT, gambaran kehebatan yang ada padanya. Moga-moga Allah beri kepada saya, kepada tuan-tuan nikmat yang sangat mulia ini, dan Allah beri kepada kita kesempatan untuk melakukan amal soleh di dunia. Ambillah peluang ketika PKP ni tuan, kita berada kat rumah untuk menambah nilai kita di sisi Allah dengan amal soleh. Sembahyang pada awal waktu, rajin baca Al-Quran, target untuk khatam Quran, target untuk faham Quran, jemput saudara kita, adik-beradik kita untuk faham Quran, spend masa untuk Quran, untuk amal soleh. Inilah dia modal yang kita perlukan untuk mendapat akhirat nanti. Itu sebab dikatakan oleh para ulama, contohnya Syekh Hasan Abanaka Al-Maidani, bahawa dunia ini bukannya tempat jaza, dia ibtila. Ibtila ni makna ujian. Ujian ni kita kena keluar lah tuan-tuan, kena keluar kos untuk faham Quran, untuk apa lagi, untuk beli buku, untuk hadiahkan kepada ibu ayah kita buah-buahan, apa sahaja menyukakan mereka, kena keluar duit, kerana kita nak beli syurga Allah SWT itu dengan amal salih kita. Dan saya telah terang kepada tuan-tuan bahawa perumpamaan amal salih yang kita lakukan ni melayakkan kita untuk dapat rahmat Allah. Macamlah seorang anak yang dijanjikan oleh ayahnya, kalau kau berjaya dapat urusan cemerlang SPM ni, ayah nak belikan kau kereta. Yelah, saya nak belikan kau kereta. Kau masuk universiti besok senang bergerak dengan kereta. Maka dengan SPM pun dia dapat straight A. Dia dah pergi tengok kereta tu dengan ayah dia. Dia terlupa kat ayah dia. Dapat je urusan SPM tu, terus dia pergi ke kereta. Tunjuk dekat tokey kereta. Kat pemilik syarikat kereta ni, sijil saya straight A SPM. Ayah cakap itu nak beli kereta. Ayah kau mana? Ayah kat rumah. Boleh tak beli kereta dengan sijil tuan-tuan? Macam itulah perumpamaan yang diberikan oleh Syekh Dr. Atik Nabulisi terhadap kasih sayang Allah untuk kita. Berarti bila kita buat amal salih ni tuan-tuan, umpama anak ni belajar bersungguh tadi, dapat urusan yang cemerlang, super cemerlang. Dia nak beli kereta tersebut dengan sijil itu memang tak boleh. Yang akan beli kereta itu adalah kasih sayang ayah, keluarkan duit, payahkan duit kereta itu. Maka demikianlah syurga yang Allah peruntukkan untuk setiap orang beriman ni tuan-tuan, hanya akan diperoleh bila orang itu layak. Dengan amal salih yang dilakukan, Allah pun kesian padanya. Maka kasih sayang Allah itu diterjemahkan sebagai wang si ayah, tanda sayang pada anak tadi. Moga Allah berkati saya dan tuan-tuan atas masa yang kita peruntukkan untuk memahami kalam Tuhan ini. Jangan lupa tuan-tuan ya. Jadi bagi tuan-tuan yang telah pun buat ibadah kurban bersama dengan Zalan Travel, ada tuan-tuan nak melakukan akikah, kami boleh membantu tuan-tuan untuk melakukannya di negara-negara yang mengalami impak besar kesan daripada peperangan, macam Yaman, macam Syria, dan di Madinah pun kami ada lakukan ibadah akikah. Tuan boleh nak melakukan akikah ni, boleh berurusan dengan Zalan Travel. Kita siap sembelih dan masak, lapar dan masak sekali bagi makan dekat orang susah kat sini. Maklumlah dekat negara kita segala pergerakan terhad dalam suasana PKP ni, ada tuan-tuan yang melakukan akikah, tuan-tuan boleh berhubung dengan Zalan Travel. Sekian tuan-tuan, terima kasih atas masa yang tuan-tuan hadir dalam kuliah kat sini. Jangan lupa sampai kepada teman-teman kita lain ada padanya manfaat. Jangan lupa tuan-tuan, mari kita gunakan kurma ajwa bukan saja untuk Ramadan, bahkan sepanjang hayat kita. Jadikan dia makanan harian macam Rasulullah SAW. Makan sebiji kurma boleh bertahan 1 hari berpuasa tuan-tuan. Dan begitu juga kurma McJoel yang ada di Zalan Travel. Sungguh baru, cantik, enak, menyelerakan. Mudah-mudahan kita jadikan dia makanan harian kita walaupun dah berakhir Ramadan. Baik, setakat ini saja dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Jangan lupa tuan, kenal saya dan doa tuan-tuan. Sampaikanlah video ni kepada teman yang lain. Sama kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah mengetahui ujian berlaku pada kami. Ya Allah, ampunkan kami pada dosa-dosa kami, kekurangan kami. Angkatlah wabak ini pada kami, beri kami ganjaran atas apa yang berlaku, Ya Allah. Dan gantikan untuk kami apa yang hilang dengan sebab wabak ini, satu yang lebih baik daripada yang hilang itu, wahai Tuhan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih tuan. Jumpa lagi. Saya tinggalkan tuan bawah penjagaan kasih Allah. Astagfirullahallahu dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum. Terima kasih Haji Hajjah. Terima kasih Amirul Hakim. Terima kasih Isya Aziz. Terima kasih Fatih dah masukkan doa yang kita pelajari tadi. Suhaila, terima kasih. Puan Kamisa, terima kasih. Hajah Hamidah, jazakumullahu anna kulla khair. Jikalau mudah Allah jaga tuan-tuan daripada segala musibah yang berlaku sekarang, jaga saya dan tuan, jaga kita semua. Fatihah Daud, Azina Muhammad Johari, Basit Sahab, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.